Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pensyarah penyelia Dr. Fauziah binti Muhammad, Yang Arif barisan panel penilai. Panel penilai pertama Tuan Haji Marzuki bin Ngah dan panel penilai kedua Dr. Rusmani binti Ali. Saya Nurfara Anis binti Faizul akan membentangkan kajian saya berkenaan pengajaran dan pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran sains kesediaan guru pelatih Institut Pendidikan Guru seluruh Malaysia. Saya akan bentangkan setiap segmen berikut. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan atau latar belakang kajian. Transformasi sistem pendidikan Malaysia seringkali berlaku seiring dengan berkembangnya dunia teknologi. Ini bermaksud sistem pendidikan di Malaysia sentiasa mengalami perubahan mengikut peredaran zaman dan masa. Penerapan kemahiran abad ke-21 ni menjadi matlamat utama KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk melahirkan generasi berwawasan dan beridentiti nasional. Untuk itu, pihak kerajaan memperkenalkan dan memperkasakan pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran abad ke-21 menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni, kerajaan telah menyarankan para guru supaya memvariasikan ataupun mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk menerapkan kemahiran abad ke-21 dalam PDP. Salah satunya adalah pembelajaran kooperatif. Menerusi pembelajaran kooperatif, guru dapat menerapkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran insaniah, kemahiran kepimpinan, kemahiran berfikir aras tinggi semasa proses pengajaran dalam bilik darjah. Maka, gurulah sebagai penggerak dan pelaksana dasar-dasar pendidikan kini perlu mempersiapkan diri untuk mencapai keberkesanan sistem pendidikan. Pernyataan masalah bagi kajian. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh KPM untuk memartabatkan mata pelajaran sains di sekolah. Namun, jumlah murid yang mengambil bidang sains teknikal masih lagi berkurang berbanding dengan jumlah murid yang mengambil bidang sastera. Kita dapati skor sains dan matematik menerusi PISA dan TIMSS pada tahun 2019 masih belum mencapai tahap purata OECD yang memuaskan. Isu kajian, kaedah pengajaran yang kurang sesuai dan ia tidak berkesan menyebabkan murid kurang gemar, berasa bosan terhadap bidang sains. Menurut Janggil Apak dan Muhammad Suhaimi Taat 2018, pengurusan bilik darjah ni adalah salah satu elemen yang sangat penting bagi menjamin murid di Malaysia dapat mencapai aspirasi abad ke-21. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada tahap kesediaan guru pelatih terhadap pelaksanaan kaedah pembelajaran kooperatif yang mana boleh menerapkan kemahiran abad ke-21 terhadap pelajar-pelajar. Baiklah, secara umumnya, kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tahap kesediaan guru pelatih sains PISMP Institut Pendidikan Guru seluruh Malaysia dalam melaksanakan kaedah pembelajaran kooperatif. Secara khususnya pula, kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif-objektif kajian dan menjawab persoalan-persoalan kajian seperti berikut. Okey, yang pertama, mengenal pasti tahap kesediaan pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif dalam kalangan guru pelatih sains dari aspek pengetahuan. Yang kedua, mengenal pasti tahap kesediaan pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif dalam kalangan guru pelatih sains dari aspek kemahiran. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap kesediaan pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif dalam kalangan guru pelatih sains dari aspek sikap. Okey, persoalan kajian pula. Yang pertama, apakah tahap kesediaan pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif dalam kalangan guru pelatih sains dari aspek pengetahuan? Yang kedua, apakah tahap kesediaan pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif dalam kalangan guru pelatih sains dari aspek kemahiran? Dan yang terakhir, apakah tahap kesediaan pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif dalam kalangan guru pelatih sains dari aspek sikap?
Seterusnya, dalam bab tinjauan literatur, saya telah menggunakan model ini, iaitu model bersepadu penerapan kemahiran abad ke-21 oleh Rohani Arba, Hazri Jamil dan Muhammad Zohir Ahmad 2017 sebagai salah satu sumber rujukan semasa saya melaksanakan kajian. Dalam model ini, kearifan profesional guru ditekankan sebagai elemen utama untuk menerapkan kemahiran abad ke-21 terhadap pelajar semasa PDP. Keberkesanan PDP bersandar kepada kearifan profesional guru. Ini bermaksud apabila guru tersebut mahir dengan pelbagai kemahiran, terutamanya dalam konteks pengetahuan, kemahiran pedagogi, maka guru dapat menjalankan pelbagai kaedah pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Kearifan profesional guru boleh diperolehi menerusi refleksi, pengetahuan konteks dan juga pengetahuan praktikal. Maka guru dapat menghalusi kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada diri sebelum bergelar seorang guru pada masa akan datang. Nur Salamah Alias 2013 menyatakan bahawa keperluan guru untuk menitikberatkan pembelajaran kooperatif ini agar pembelajaran dan pembelajaran berlaku secara efektif. Manakala Ibrahim Taib 2011 menyatakan bahawa guru pelatih perlu latihan dan bimbingan yang secukupnya sebelum mendepani bidang keguruan ataupun masuk ke alam pekerjaan kelak. Ini adalah kerangka konseptual yang telah saya bina, yang mana saya merujuk beberapa teori dan juga model sebelum menjadikan kerangka ini. Saya bahagikan kepada 3 sub, iaitu tahap pengetahuan, tahap kemahiran dan juga tahap sikap guru pelatih terhadap pembelajaran kooperatif ni. Okey, setiap sub tu ada perkara-perkara yang ingin saya uji, di mana perkara-perkara tersebut saya mewakilinya di dalam soal selidik nanti. Metodologi kajian. Dalam bab ini saya akan menerangkan 3 perkara, iaitu reka bentuk kajian, persempelan dan instrumen kajian. Kajian ini ialah kajian tinjauan berbentuk deskriptif jenis kuantitatif. Persempelan yang telah saya gunakan ialah teknik persempelan rawat mudah, yang mana melibatkan populasi 223 orang guru pelatih sains daripada 4 buah IPG Campus, termasuklah IPG Campus Datuk Razali Ismail, IPG Campus Pulau Pinang, IPG Campus Batu Lintang dan IPG Campus Ken. Daripada 223 orang guru pelatih, hanya 143 orang sahaja telah terpilih menjadi responden ataupun sampel kajian mengikut jadual Kirchi dan Morgan 1970. Instrumen kajian terdiri daripada soal selidik, yang mana saya menggunakan medium Google Form untuk menyebarkan soal selidik kepada para responden yang terdiri daripada 4 buah IPG Campus tadi. Soal selidik ini saya adaptasikan daripada kajian Romi AK et al. 2019, yang mana terdapat 4 bahagian. Bahagian A mengenai profil responden, bahagian B, C dan D adalah untuk menguji tahap kesediaan dari segi pengetahuan. Untuk bahagian B terdapat 15 item. Untuk bahagian C, tahap kesediaan kemahiran, ada 15 item. Dan terakhir, bahagian D, tahap kesediaan sikap, ada 10 item. Kajian rintis dibuat untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik ataupun item ataupun instrumen kajian. Daripada dapatan kajian rintis, yang mana nilai perkali kebolehpercayaan Alpha Cronbach iaitu 0.946. Proses pengumpulan data berlangsung dari tarikh 26 hari bulan Januari hingga 17 hari bulan Februari. Setelah itu, menganalisis data menggunakan analisis deskriptif, yang mana saya hanya melihat nilai min
dan juga sisihan piawai bagi setiap subkonstruk demografi responden yang mana saya wakilkan dalam bentuk graf bar. Didapati responden terdiri daripada 51 orang lelaki dan seramai 92 orang perempuan. IPG Campus pula terdapat 39 orang responden daripada IPG Campus Datuk Razali Ismail, 57 orang daripada IPG Campus Pulau Pinang, 30 orang daripada IPG Campus Batu Lintang dan 17 orang daripada IPG Campus Ken. Untuk pengkhususan pula, didapati seramai 112 orang major science, manakala hanya 31 orang sahaja responden terdiri daripada minor science. Yang paling ramai adalah terdiri daripada semester 8 iaitu 77 orang, daripada semester 6 28 orang, semester 2 20 orang dan semester 4 18 orang. Dapatan kajian telah diperolehi setelah data dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 26. Dapatan kajian akan dihuraikan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian. Hasil dapatan kajian menunjukkan tahap kesediaan pengetahuan guru pelatih untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif adalah berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min 4.57 dan sisihan piawai 0.37. Ini membuktikan guru pelatih sangat bersedia dari aspek pengetahuan iaitu berkenaan konsep pembelajaran kooperatif, ciri pembelajaran kooperatif, prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif dan mereka tahu kelebihan pembelajaran kooperatif apabila mereka mengaplikasikan dalam PDP Sains di sekolah. Untuk menjawab persoalan kajian 2, hasil dapatan kajian memaparkan tahap kesediaan kemahiran guru pelatih untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif adalah juga berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min 4.47 dan juga sisihan piawai 0.47. Bagi persoalan kajian 3, hasil dapatan kajian membuktikan bahawa tahap kesediaan sikap guru pelatih untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif adalah berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min 4.58 dan sisihan piawai 0.41. Implikasi kajian adalah bagi KPM dapat melakukan pemantauan dan penambahbaikan dari segi kearifan profesionalisme guru dan amalan pengajaran dan pembelajaran berkesan. KPM boleh menggubal kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran kooperatif agar kualiti pendidikan ini boleh ditingkatkan menerusi strategi pembelajaran kooperatif. Untuk IPGM dan juga IPG Campus, pihak tersebut boleh menilai dan meninjau keberkesanan program latihan keguruan dari segi bahan kuliah, tutorial, PBS dan praktikal. Pihak IPGM dan juga IPG Campus boleh menyediakan keperluan pelbagai sumber seperti prasarana, infrastruktur untuk pemantapan variasi kemahiran yang berkaitan profesional keguruan. Implikasi kajian untuk guru pelatih dapat mengetahui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai digunakan dalam era pendidikan abad ke-21. Guru pelatih perlu mempersiapkan diri untuk mendepani perubahan dunia pendidikan seperti menyertai bengkel-bengkel yang telah dianjurkan oleh pihak IPG, seminar, inovasi pendidikan, melatih kemahiran kritis dan juga kemahiran kreativiti dan inovatif guru pelatih supaya menjadi lebih mantap. Sebagai rumusannya, kajian ini telah membincangkan tahap kesediaan guru pelatih terhadap pelaksanaan kaedah pembelajaran kooperatif menerusi 3 aspek seperti pengetahuan, kemahiran dan sikap. Kajian ini telah menunjukkan tahap kesediaan kesemua aspek berada pada tahap yang tinggi, menunjukkan guru pelatih positif bersedia untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif ni semasa PDP dalam mata pelajaran sains di sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.